Jabatan Tanah dan Ukur JTU Sabah berjaya melaksanakan 11 daripada 12 petunjuk prestasi utama KPI Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ bagi tahun 2024. Pencapaian itu membuktikan komitmen JTU dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat dan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur berkata, kutipan hasil tahun lalu juga mencecah RM291 juta melepasi sasaran RM281 juta. Selain 55,670 permohonan tanah diproses berbanding sasaran 45,000 permohonan. Manakala pengukuran tanah adat anak negeri NCR mencapai lebih 17,701 hektar berbanding sasaran 15,000 hektar. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Apresiasi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2024 JTU Sabah di Kota Kinabalu. Datuk Haji Ji turut menekankan kepentingan program pengukuran tanah adat anak negeri Sabah pantas yang kekal sebagai agenda utama dalam menjamin hak pemilikan tanah Bumi Putra. Sejak dilaksanakan pada 2011, Kerajaan Persekutuan melalui Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU, Jabatan Perdana Menteri telah menyalurkan RM251.34 juta bagi program tersebut. Sehingga Jun 2025, lebih 197,000 hektar tanah melibatkan 70,436 lot tanah adat berjaya diukur. Laksana usaha berterusan perkasa konsep Malaysia Madani. Fokus utama memperkukuh penyampaian perkhidmatan Kerajaan Persekutuan kepada rakyat Sabah selain memastikan program digubal di peringkat persekutuan dirasai secara menyeluruh. Itu antara perkara dibincangkan dalam mesyuarat perhubungan Jabatan Persekutuan Agensi dan Badan Berkanun Bilangan 3 2025 melibatkan penyertaan 151 agensi di seluruh negeri Sabah. Beberapa kertas pembentangan telah dibuat, antaranya termasuklah persiapan-persiapan program-program masyarakat yang harus dilaksanakan. Samping itu, kita juga melalui Suruhanjaya Pilihan Raya telah membentangkan perancangan supaya lebih tersusun. Begitu juga dengan PRTM telah menyusun jadual perancangan yang baik supaya rakyat dapat mengikuti dengan lebih tepatlah maklumat yang diberikan. Penekanan turut diberikan kepada hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dan negeri di samping melatih pegawai muda, meningkatkan ilmu serta kemahiran dalam tadbir urus. Beliau juga mengingatkan penjawat awam agar terus mengutamakan integriti, menyampaikan maklumat tepat serta memegang peranan sebagai tulang belakang kerajaan. Pembangunan Sabah memerlukan perancangan jangka panjang melangkau musim pilihan raya dengan tumpuan kepada keselamatan, pendidikan dan peluang pekerjaan kepada rakyat. Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Nurul Izzah Anwar berkata, suara rakyat di peringkat akar umbi perlu terus diangkat sebagai asas dalam setiap keputusan dasar. Kestabilan politik turut ditekankan sebagai faktor penting dalam menarik keyakinan pelabur dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Nurul Izzah berkata kemenangan dalam pilihan raya bukan sekadar pencapaian politik, sebaliknya amanah untuk merancang pembangunan bagi tempoh 5 hingga 15 tahun akan datang. Beliau berucap merasmikan pelancaran jentera pilihan raya PKR cabang Kota Marudu. Sementara itu, Angkatan Muda Keadilan AMK memberi tumpuan kepada isu anak muda termasuk peluang pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan kebajikan pada PRU Dun Sabah. Tentang soal kebajikan mereka dari sudut pendidikan, tentang soal kesihatan dan juga melibatkan prasarana-prasarana asas yang menjadi keperluan dan juga sebahagian daripada kehendak anak-anak muda. Kita sudah mula bergerak daripada setiap PDM ke PDM melalui jelajah ceramah kelompok dan juga program-program mendekati masyarakat dari segi program kebajikan dan sebagainya. Sebanyak 54 masjid termasuk surau di daerah Paitan berjaya dibaik pulih. Usaha tersebut hasil kerjasama bersepadu Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah, JAIS, daerah Paitan dan Badan Dakwah daerah Paitan.
Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib menzahirkan penghargaan dengan komitmen kedua-dua pihak dalam membangun ummah dan syiar Islam di Paitan. Alhamdulillah, lebih-lebih lagi sekarang daerah Paitan sudah pun menjadi daerah kuno dan ini akan memberi suntikan semangat kepada semua pendakwa-pendakwa, terutama sekali imam-imam di daerah ini untuk bekerja keras menjaga syiar Islam ini. Datuk James ditemui pemberita RTM dalam majlis sambutan Ma'al Hijrah 2025 peringkat daerah Paitan. Dalam majlis ini, Guri Tom Nanau dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah daerah Paitan, tokoh khas Sri Kandi dianugerahkan kepada Suhana Udin dan tokoh khas Imam Ash-Syafi'i kepada Martin Ahing. Pendidikan kelas asas Fardu Ain Kafah berkukuh asas agama sejak kecil sekaligus menjadi pelengkap sistem pendidikan nasional dalam membentuk generasi beriman dan berakhlak. Isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datuk Haji Julia Salak berkata, generasi hari ini bukan sahaja dididik dengan buku tetapi dengan bimbingan jiwa dan nilai. Beliau berucap merasmikan Majlis Ihtifal Kafah peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Ihtifal Kafah menampilkan 6 acara utama iaitu tilawah Al-Quran, hafazan, bercerita, penulisan jawi, khat dan nasyid. Johan keseluruhan dimenangi bahagian pedalaman bawah, manakala Naib Johan dimenangi bahagian pedalaman atas dan tempat ketiga dimenangi bahagian pedalaman barat utara. Kita tunjulkan bakat-bakat anak-anak Kafah ini, inilah medan untuk kita tunjulkan. Dan ini juga sebenarnya kerjasama daripada, bukan saja daripada pihak guru tetapi keluarga daripada peserta-peserta itu sendiri. Pemenang mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan yang dijadualkan berlangsung Oktober depan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Majlis Amanah Rakyat MARA terus berkukuh kerjasama bagi memperluas advokasi integriti anti rasuah dalam kalangan pelajar. Ia termasuk pelaksanaan kem Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah, kem AMAR, Institusi Pendidikan MARA Siri 2 2025. Kem berlangsung selama 3 hari bermula 22 Ogos lepas di Ranau melibatkan 81 pelajar Institut Kemahiran MARA, Kota Kinabalu. Dalam ucapannya, Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM Datuk Ahmad Nizam Ismail menekankan kepentingan menjunjung nilai integriti akademik dalam usaha melahirkan pelajar TVET yang bermoral tinggi. Pengukuhan nilai integriti perlu diterapkan dalam diri setiap pelajar sebagai modal awal membina benteng moral dalam kalangan pelajar. Majlis penutupan kem AMAR ini disempurnakan Pengarah MARA Negeri Sabah, Dr. Syahrizin Abdul Syarhadat. Program Training of Trainer TOT Repro Alert inisiatif penting dalam memperkasa warga pendidik dan komuniti dalam membimbing generasi muda. Melalui program itu, peserta diberi pendedahan ilmu dan kemahiran untuk menyampaikan maklumat secara tepat, berhema dan berkesan. Repro Alert merupakan pendekatan pendidikan seksual berdasarkan kajian saintifik, pengalaman sebagai pakar dalam bidang perubatan dan berlandaskan ajaran Islam. Ia dirangka pensyarah fisiologi USIM, Profesor Dr. Rafidah Hanim Mokhtar bersama pakar perubatan dan agamawan. Berucap menutup program ini, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Nurani Fauziah Derin berharap ilmu dan kemahiran yang diperoleh dapat dimanfaatkan seterusnya mewujudkan ekosistem pendidikan yang lebih selamat. Seramai 147 orang guru terdiri daripada guru bimbingan dan kaunseling dan guru pendidikan Islam menyertai program ini. Malam konsert harmoni bertemakan rentak kasih irama damai berlangsung meriah di Dewan Pisim Purwan Square, Tampunan dengan kehadiran pelbagai lapisan masyarakat. Konsert menampilkan artis tempatan termasuk Datuk Ramli Sarip itu menjadi platform menyampaikan mesej kasih sayang dan kedamaian melalui muzik pelbagai genre, sekaligus menyerlahkan kepelbagaian budaya Malaysia. Pengarah Jahins, Datuk Jumain Abdul Ghani berkata, program sebegini penting dalam menyemai nilai toleransi dan keharmonian sejajar aspirasi Malaysia Madani. Beliau berharap program ini diteruskan sebagai acara tahunan demi menyemarakkan semangat kasih dan damai dalam kalangan masyarakat.
Baik saudara, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching, Sarawak. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan.